Ada dua hadis sahih yang Nabi sebut tentang perisai daripada bapa fitnah alam, iaitulah Ad-Dajjal. Hadis yang pertama riwayat Al-Imam Muslim, sesiapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada godaan, serangan ataupun fitnah Dajjal. Dan dalam hadis yang kedua, juga hadis riwayat Imam Muslim, juga hadis sahih, Nabi sebut sesiapa yang menghafaz, membaca, mengamalkan 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi, usima minad Dajjal, dia juga akan mendapat suatu perisai daripada fitnah Dajjal. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir surah Kahfi. Yang tu je saya mampu sampaikan. Yang lain terpulang kepada tuan-tuan untuk berusaha mengamalkan dua tempat ini pada setiap hari, pagi dan petang. Nak cerita lebih tak boleh. Tuan-tuan amal, tuan-tuan akan nampak apa Allah akan berikan. Tuan-tuan sekalian, cerita Dajjal ini disebut oleh Rasul yang paling awal dihantar oleh Allah ke atas muka bumi ini. Rasul terawal. Kata Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sebut, tidak ada seorang Nabi pun kecuali akan memberikan peringatan keras, amaran kepada umat mereka tentang fitnah Dajjal. Semua Nabi dan semua Rasul, walaupun semua Nabi dan Rasul tahu bahawasanya Dajjal itu bukanlah keluar pada zaman mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam suatu hadis sahih yang lain bahawa akulah Rasul yang paling banyak mengetahui rahsia tentang Dajjal yang akan keluar pada zaman umatku. Kenapa Nabi yang paling banyak tahu? Kerana Dajjal itu kharijun fikum la mahalah, kata Rasulullah. Dia akan keluar pada zaman kalian kerana aku adalah Nabi yang terakhir dan kalian adalah akhirul umam, umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalah, dan dia akan keluar pada zaman kalian, tidak mustahil lagi. Maka dengan sebab itu Rasulullah, alhamdulillah, Allah bagi keistimewaan lagi kepada Nabi kita Muhammad, iaitu Nabi lah yang paling banyak mengetahui tentang Dajjal. Dan betapa banyak kalinya Rasulullah memperingatkan kepada para sahabat, termasuklah satu seminar yang Nabi buat. Kalau kita sebut bahasa moden, Nabi berkhutbah daripada lepas subuh sampai maghrib. Turun solat, naik sambung khutbah. 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 Sahabat tak sebut pun Nabi makan dan minum. Sahabat tak sebut pun mereka makan dan minum. Seminar itu, kata Hudzaifah bin Yaman, adalah berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Disebabkan banyaknya hadis yang Nabi sebut, maka cerita tentang Al-Imamul Mahdi satu, cerita tentang Dajjal menjadi dan mencapai tahap mutawatir maknawi, sampai mutawatir. Sebab terlalu ramai para sahabat yang menyebutkan tentang kisah ini. Satu sudut yang kalau umat Islam amalkan, insya-Allah dengan izin Allah, bukan sahaja terselamat daripada fitnah Dajjal dengan izin Allah, mereka juga akan diselamatkan oleh Allah daripada ribuan anak-anak kepada fitnah Dajjal yang sudah pun bertebaran di atas muka bumi Allah, dengan mengamalkan dua rahsia besar yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitulah 10 ayat terawal
dan 10 ayat yang terakhir. Amallah tuan-tuan. Allah bongkar, setiap hari Allah akan bongkar kepada tuan-tuan kenapa dua tempat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan surah Kahfi 110 ayat, satu ayat pun tak sebut tentang Dajjal. Tak ada. Surah Kahfi bermula dengan cerita 7 pemuda beriman, kemudian dua kawan karib, seorang yang beriman dan seorang yang tidak beriman. Kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihimas salatu wassalam, dan yang keempat kisah Zulkarnain. Satu perkataan tak ada cerita tentang Dajjal. Maka para ulama menyebutkan bahawa surah Al-Kahfi diturunkan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai senjata yang paling ampuh di kalangan 114 surah untuk menghadapi satu ujian yang paling besar yang Nabi sebut. Tuan-tuan tengok hadis ni, Nabi kata ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad dajjal. Tidak ada suatu urusan, tidak ada suatu fitnah, tidak ada suatu ujian yang lebih besar untuk penduduk bumi sejak daripada Adam diciptakan sehinggalah kiamat, yang lebih mencabar daripada fitnah Dajjal, yang lebih mencabar, yang lebih dahsyat, fitnah yang lebih besar, kata Rasulullah. Tak ada yang lebih hebat daripada fitnah Dajjal. Maka kata para ulama dalam surah Kahfi, Allah tak sebut pun tentang Dajjal, akan tetapi Allah sebut satu peristiwa di mana di dalam satu negeri ada 7 pemuda yang beriman. Di dalam satu negeri yang besar hanya ada 7 pemuda yang beriman. Akhirnya dipaksa oleh raja yang jahat dan zalim sampai ke tahap raja itu mengaku bahawa dirinya Tuhan sekalian alam. Payah jumpa tuan. Yang perangai macam Tuhan, perangai belagak macam Tuhan ramai. Seolah-olah dunia ini dia yang punya, seolah-olah kuasa dunia ini dia yang punya, yang tu ramai. Tapi tak berani sebut aku Tuhan sekalian alam. Antara yang berani sebut ialah raja yang memerintah pada zaman 7 pemuda Ashabul Kahfi. Raja ni panggil pemuda ni untuk berikrar di hadapan raja bahawa dialah Tuhan dan keluar daripada agama Islam ketika itu. Maka 7 pemuda ini yang hanya mereka sahaja yang beriman di situ berhimpun dan pergi ke suatu tempat menyelamatkan akidah mereka daripada raja yang zalim. Tempat yang mereka pergi bukanlah tempat yang asing, hanyalah sebuah gua di atas sebuah bukit yang tidaklah terlalu tinggi. Gua itu pula tidak asing bagi penduduk di kawasan tu, dan gua itu pula bukanlah gua yang dalam, gua yang tak dalam, 7 meter 8 meter saja. Dan di pintu gua itu tidak ada pun satu pintu yang menghalang tentera diraja ketika itu untuk menangkap dan membunuh ke-7 pemuda yang beriman. Tapi sebab yakin dengan Allah, bahawasanya yang mentadbir itu Allah, bahawasanya yang berkuasa itu hanya Allah, bahawasanya yang bergerak di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah, maka dengan senjata yang paling ringan, iaitulah senjata tidur, maka tidurlah 7 pemuda tadi. Pintu pun tak ada, siang dan malam selama 309 tahun tidak ada seorang pun daripada tentera diraja yang mampu menghampiri mereka. Ulama kata seperti mana kumpulan pemuda beriman yang sedikit
hanya 7 orang di dalam negara tersebut berhadapan dengan satu kuasa besar, iaitulah kerajaan yang memerintah. Kerana mereka bertawakal dan percaya dengan kuasa Allah, akhirnya kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyelamatkan dan melindungi mereka daripada kuasa pemerintah yang kuat tadi. Begitulah umat Islam di akhir zaman, mereka akan menjadi umat yang lemah. Dan kemudian datang Dajjal, aduwullah wa la'anahullah, sesiapa yang bertawakal dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah, sesiapa yang meyakini dengan kekuasaan Allah, maka mereka juga akan selamat daripada fitnah Dajjal. Itu ulama sebut itu dia punya ironi kenapa disyariatkan dan disunatkan membaca dua tempat ni. Yang ayah-ayah ramai ni malam ni, ayah-ayah kan, kalau tak mau baca Waqi'ah, tak mau baca surah Al-Mulk, surah hak Nabi baca hari-hari kan banyak, hak Nabi selalu baca. Ad-Dukhan Nabi kerap membacanya, hak lain panjang, tak sempat nak baca surah Al-Kahfi. Panggil anak-anak satu keluarga tiap-tiap hari baca. Lebih baik dua tempat tadi, 10 yang pertama, 10 yang terakhir, dan lebih baik insya-Allah 2 kali baca, pagi dan petang. Pagi dan petang Allah akan memberikan panduan kepada mata hati kita dalam memilih dan membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam hadis yang kedua Nabi sebut, riwayat Imam Ibnu Majah, sesungguhnya tidak ada satu fitnah di atas muka bumi semenjak Allah ciptakan Nabi Adam yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Ini hadis kedua pula, dia lebih panjang sikit. Kemudian Nabi sambung, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali Nabi itu mengingatkan, memberikan amaran kepada kaumnya akan ujian Dajjal. 2. Yang ketiga, aku adalah Nabi yang terakhir, kata Rasulullah, dan kalian adalah umat yang terakhir. Maksudnya bangsa manusia yang terakhir yang akan mendiami bumi, umat Rasulullah. Selepas ini tidak akan ada lagi manusia yang akan mendiami bumi kerana kita adalah umat yang terakhir. Seandainya dia keluar, iaitu Dajjal, dan aku berada di kalangan kalian, maka akulah yang akan berhujah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Nabi kata kalau Dajjal keluar, aku ada, akulah yang akan berhadapan dengannya mewakili kalian. Dan seandainya dia keluar ketika mana aku sudah tiada, kata Nabi SAW, Allah lah yang akan menjadi penolong kepada semua orang Islam. Kalau waktu Nabi ada pun kita bergantung dengan Allah, cumanya ketika itu Nabi membantu kita. Tapi ketika mana Nabi telah pun wafat 1400 tahun yang lalu, hadis ini dibacakan dari satu kurun ke satu kurun melalui mulut seorang ulama kepada seorang ulama, sehinggalah ke malam ini Dajjal masih belum keluar. Inilah antara berita yang paling buruk untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita buruk ini, Dajjal ni, berita buruk ini akan dihadapi sama ada oleh kita, generasi umat Nabi Muhammad yang hidup pada malam ini, ataupun generasi umat Nabi Muhammad yang hidup selepas ni. Zaman bila? Wallahu a'lam. Adakah dia akan keluar? Pasti dan pasti dan pasti dia akan keluar, kerana berita dia keluar ni telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kata seorang sahabat, nama sahabat ni Hudzaifah ibnul Asid. Dia kata, kalaulah Dajjal ini keluar pada zaman kalian. Zaman kalian tu zaman siapa? Ulama hadis pun tengok hadis ni. Waktu tu Hudzaifah bercakap dengan tabi'in. Nabi dah wafat.
Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu bercakap dengan tabi'in zaman tabi'in. Zaiduna Huzaifah kata, kalau Dajjal keluar pada zaman kalian, zaman yang masih kuat, satu zaman yang dipuji oleh Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 kurun yang dipuji oleh Rasulullah. Kata Sayyiduna Huzaifah, seandainya Dajjal keluar pada zaman ini, la ramathu sibyanu bil khazaf, nescaya kanak-kanak akan membaling batu, hanya membaling batu kepada Dajjal. Kuat iman pada zaman tu, lepas baling batu je dengan Dajjal ni, kalau dia keluar pada 3 zaman terawal yang dipuji oleh Rasulullah. Akan tetapi, nampak sebutan ini bertepatan dengan hadis Nabi. Akan tetapi, kata Huzaifah, Dajjal itu akan keluar pada satu zaman di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kuat beragama hanyalah terlalu sedikit, yang berpengetahuan agama hanyalah terlalu sedikit, dan yang mempedulikan saudara se-Islam yang lain adalah terlalu sedikit. Hak beriman betul tinggal golongan yang sangat minoriti sahaja. Dengan sebab itu ramai berbondong-bondong yang akan mengikuti Dajjal. Wal'iyadzubillah. Kenapa wal'iyadzubillah? Kerana sesiapa sahaja yang mengikuti Dajjal, maka dia akan melaksanakan tuntutan pertama dan terakhir Dajjal, iaitulah untuk mensyirikkan Allah dan mengaku bahawa dia adalah Tuhan sekalian alam. Wal'iyadzubillah. Habis tuan, habis. Kita tengok hadis malam ni, tuan-tuan tengok bagaimana orang ramai akan mengikuti berbondong-bondong di belakang Dajjal, aduwullah wa la'anahullah. Sebelum kita masuk hadis yang tentang cabaran pada zaman Dajjal tu, dia ni dulu saya sebut dah bulan berapa itu, sebut dah sikit bahawa Dajjal ini manusia. Dia manusia, yang tu tak ada khilaf. Yang khilaf ialah siapa ibu dan ayah dia, dan pada zaman siapakah dia dilahirkan. Yang tu khilaf, tak payah bincang. Yang paling penting dia ada ke tak? Ada. Sudah dilahirkan ke belum? Sudah dilahirkan. Sudah besar ataupun masih kanak-kanak? Sudah pun besar. Kemudian dia ni macam mana Ustaz? Dia ni minal munzarin, di kalangan makhluk yang dipanjangkan umurnya. Antara makhluk yang dipanjangkan umurnya beribu-ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun umurnya adalah Iblis la'anahullah. Iblis la'natullahi alaih. Dia minta dengan Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis asalnya dia ada umur yang tertentu. Kemudian dia mohon dengan Allah. Ketika dia buat dosa dengan Allah, dia minta, ya Allah, panjangkan usia aku dan keturunanku sehingga hari kiamat. Iblis pun orang kata sedar diri. Sedar diri Iblis. Dia tak kata, ya Allah panjangkan umur aku selama-lamanya. Tak berani dia. Ya Allah panjangkan umur aku sehingga kiamat. Maksudnya Israfil tiup sangkakala, Iblis dan semua syaitan juga akan mati. Maka Iblis hidup daripada dahulu sampai malam ni. Antara yang berusia panjang minal munzarin, yang dipanjangkan usia, adalah Isa alaihi salam. Ribuan tahun yang lalu Nabi Isa diangkat naik ke langit yang kedua, sehingga saat malam ini Nabi Isa belum merasakan kematian. Dia hidup. Antara makhluk yang dipanjangkan nyawa dan umurnya oleh Allah adalah Dajjal la'natullahi alaih. Dajjal. Seorang sahabat nama Tamim ibn Aus Ad-Dari naik kapal bersama dengan 30 orang lain menuju ke suatu tempat.
cerita ni tidak didetailkan. Kalau detail lagi panjang. Bahkan dalam hadis cerita ni juga lebih kurang 1, 2, 3, 4 muka surat. Panjang juga. Itu pun tidak didetailkan 4 muka surat cerita ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Kadang-kadang ada nama dia riwayatkan hadis. Naik kapal, wallahu alam ke mana, bersama dengan 30 orang kawan yang lain. Di tengah laut perjalanan, ombak kuat. Maka Tamim dan 30 orang lagi hilang arah tujuan selama 30 hari. Sesat selama 30 hari. Keluar dengan kapal, sampai tengah laut, ombak kuat. Kemudian kapal berpusing. Kapal tadi sampai di suatu tempat, dia berpusing dengan kuat, ditolak oleh arus laut, kanan ke kiri, ke depan dan ke belakang, dan tak tahu ke mana hala tuju selama 30 hari. Akhirnya, ni hadis Sahih Muslim, kapal kami sampai di sebuah pulau. Kami pun berhenti di pulau tadi, turunkan perahu kecil dan menuju ke pulau. Ketika sedang berehat dan mencari keperluan di pulau, keluar seekor binatang yang sangat lebat bulunya, sehingga menutup bahagian depan dan bahagian belakang binatang tadi. Sahabat ni tuan-tuan, orang Arab, tuan-tuan jangan kata mereka tak ada zoo kot ustaz, mereka tak boleh bagi tahu yang tu nama dia pelanduk ke, gajah ke, yang tu zirafah ke. Tuan-tuan sekalian, Madinah Al-Munawwarah pada zaman Rasulullah hidup dikelilingi oleh hutan tebal. Madinah, yang tu kena belajar mata pelajaran Atlasul Hadis, peta hadis. Madinah pada zaman Rasulullah dikelilingi oleh hutan tebal. Tebalnya hutan pada zaman Nabi, sehingga kan para sahabat selalu terserempak dengan singa, gajah, binatang-binatang buah ni dalam hutan, kecuali di bahagian utara. Sini utara, belah sini. Di bahagian sini? Barat laut, tenggara, barat daya ke apa tu? Yang sebelah sini. Hanya bahagian situ sahaja, di bahagian utara Madinah sahaja pada zaman Rasulullah yang kawasannya terbuka, tak ada hutan tebal. Sebab tu waktu perang Khandaq, Nabi hanya membuat parit gergasi di kawasan yang terbuka tu saja. Kawasan lain Madinah, kenapa tentera musuh tak serang? Kerana jawapan dia, kawasan lain Madinah dikelilingi oleh hutan tebal, dan sebahagian kawasan lain Madinah dikelilingi oleh tanah yang panas. Hak burkan tu, hak tanah panas tu, tak boleh lalu, tentera tak boleh lalu kawasan tu. Okey, kembali pada tajuk tadi. Jadi para sahabat ni, sahabat pernah melihat binatang-binatang. Kalau binatang itu pernah dilihat dan dikenali sahabat akan sebut binatang itu binatang apa. Tapi disebabkan binatang ini kali pertama sahabat tengok, dipenuhi oleh bulu yang menutup muka dan keseluruhan tubuh dia. Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, kami melihat binatang yang pelik ini yang ditutupi seluruh badannya dengan bulu, dan akhirnya binatang itu menghampiri kami. Keluar pulau lepas 30 hari, lalu kawasan berombak yang tinggi tadi ni, jumpa satu pulau, turun dengan perahu kecil, duduk situ, keluar seekor binatang tu datang ke mereka. Akhirnya bila sampai ke dekat, binatang tu berkata, man antum? Binatang tu tanya pula, kalian siapa? Terjun laut balik tak tuan-tuan? Binatang, lembu mai kita. Dia kata, pakcik mai mana ni, tak pernah nampak lembu. Allahu Akbar. Berani orang Arab, tuan-tuan tengok.
Bila binatang tadi datang, dahlah binatang tu pelik, dia datang, dia tanya, man antum, siapa kalian? Bercakap bahasa Arab. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis ni. Maka jawab Tamim ibn Aus Ad-Dari, kami pun jawab kepada binatang tadi, ya Rasulullah. Rupanya Tamim duk cerita ke Nabi kisah ni, nak suruh Nabi hurai apa dia ni, ya Rasulullah. Pulau tu pulau apa? Binatang tu binatang apa? Benda apa ni yang kami duk tengok ni, ya Rasulullah? Maka kami pun jawab kepada binatang tadi, kami pemuda Arab. Ketika itu ke-30 orang ini kesemuanya beragama Nasrani, Kristian, belum Islam. Ada Kristian yang Arab, bukannya semua orang Kristian ni Eropah kan, ada yang Arab. Jadi mereka pun jawab, kami orang Arab, pemuda Arab daripada semenanjung tanah Arab, kami keluar dengan kapal, kemudian sesat selama 30 hari, tak tahu ke mana, kanan ke kiri, ke depan ke belakang, ditolak oleh ombak yang kuat, akhirnya terdampar di pulau ni. Kemudian kami tanya binatang tadi, dan tanya lagi, patutnya lari lama dah. Dia tanya pula, wama anti, kamu ni benda apa? Takkan nak tanya nama apa? Maka sahabat ni Tamim bin Aus kata, kamu ni benda apa? Jawab binatang tadi, ana al-jassasah, tu nama dia. Jangan buat nama anak pula, anak pula kan, Muhammad Jassasah. Ni nama binatang tak elok ni. Para ulama khilaf pendapat. Antara pendapatnya mengatakan bahawa Jassasah ini ialah iblis. Antara pendapatnya ialah Jassasah ini ialah iblis yang berupa. Tapi banyak lagi pendapat lain, macam-macam pendapat lain, banyak kan, banyak pendapat. Anal Jassasah, binatang tu kata, nama aku Jassasah. Lalu Tamim dan kawan-kawannya tanya, Jassasah tu benda apa? Apa tugas dia? Lalu jawab Jassasah tadi, di dalam gua sana, di tengah-tengah pulau, ada seorang lelaki. Dia tak jawab soalan ni, Jassasah tu apa? Di dalam gua, di tengah-tengah pulau, ada seorang lelaki yang sangat ingin untuk berjumpa dengan kalian. Pulau yang sebulan sesat, baru jumpa satu pulau yang tak ada manusia, tiba-tiba ada seorang lelaki di pulau tu, sangat teringin untuk berjumpa dan bertanyakan kepada kalian. Maka jawab Tamim ibn Aus, ayuh kita berjumpa dengan dia. Punya berani orang Arab, ayuh jom pergi jumpa pula. Dah lah duk bersembang dengan binatang tadi. Kemudian binatang ni bawa, Jassasah ni bawa masuk sampai satu tempat. Apabila kami masuk ke dalam gua itu, tempat yang tersembunyi itu, maka kami dapati di dalamnya ada seorang manusia lelaki. Manusia, mata dua, hidung, mulut, telinga, rambutnya panjang, kerinting, tubuh badannya sangat besar. Manusia, bukan jin. Kedua-dua tangannya diikatkan dengan besi yang keras dan banyak, sehinggalah ke lehernya. Kita kalau baca bahasa Arab, kita tak tahu maksud dia macam mana. Belajar dengan guru, guru tunjuklah, diikat macam ni. Sini. Dua-dua tangan tak di sini, kemudian ikat dengan rantai besi. Tak boleh bergerak sedikit pun. Dan kedua-dua kakinya dirapatkan pahanya sampai ke dada. Rapat macam tu, kemudian diikat dengan besi yang banyak. Lalu berkata lelaki itu kepada kami, man antum, siapa kalian? Kami pemuda Arab, Kristian, Nasrani, keluar daripada semenanjung tanah Arab. 30 hari kami sesat di tengah laut, cerita semua. Dan akhirnya kami jumpa dengan Jassasah di pulau kamu. Pulau kamu lah, tak ada manusia tang tu di situ, pulau kamu. Lalu bertanyalah mereka ni, wama anta, kamu ni benda apa? Tamim tanya, kamu ni benda apa? Duduk berseorangan di sebuah pulau yang tidak ada manusia, tak tahu berapa puluh tahun, makan ke tidak,
dan bagaimana dia hidup, bagaimana dia tidur dalam keadaan yang begitu unik dan pelik. Kamu ni benda apa? Tanya Tamim dan juga kawan-kawan dia. Tanpa menjawab soalan Tamim ibn Aus, seperti mana binatang jassasah tadi, tak jawab juga, maka dia terus tanya, aku bertanyakan kepada kalian 4 soalan. Soalan yang pertama, apakah keadaan Nakhlu Baisan, kebun Baisan? Mereka ni jawab, pohonnya masih mengeluarkan buah-buah kurma yang banyak. Jawab lelaki pelik yang diikat tadi ni, sesungguhnya sudah sangat hampir satu masa kebun itu tidak akan lagi mengeluarkan buah-buahnya walaupun sebiji. Satu, bagaimanakah keadaan Buhairah Tabariyah? Bagaimana keadaan Tasik Tabariyah? Apakah airnya masih banyak? Jawab mereka, airnya masih banyak. Sesungguhnya sudah sangat hampir airnya akan kering dan tidak akan dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya. Dia ni duk beritahu ni. Apa petanda dia? Dan yang ketiga, dia tanya tentang Ainu Zughar, bagaimana keadaan mata air Zughar? Jawab mereka, mata air Zughar juga masih banyak. Jawab lelaki yang diikat tadi, akan sampai satu waktu, sudah hampir, air itu juga akan kering. Apa berita Nabi kepada orang-orang yang tidak tahu membaca? Tengok tanya soalan dia, soalan biadab Apa khabar tentang Nabi kepada orang-orang yang tak tahu membaca? Nabiul Ummiyin. Dia tanya, Nabi kepada orang buta huruf. Jawab pemuda Nasrani 30 orang, Nabi itu dah keluar dan dia dah berhijrah ke Madinah. Aqatalahul Arab, adakah orang Arab berperang dengan dia? Ya, orang Arab berperang dengan dia dan dia menang setiap kali peperangan. Jawab lelaki ini, sesungguhnya beruntunglah mereka-mereka yang mengikuti lelaki itu, dan beruntunglah sesiapa-siapa yang taat kepada lelaki tersebut. Sesungguhnya aku ialah, kan saya lelaki tadi kan, itu tuan duk bayang saya pula, aku ialah Al-Masihud Dajjal. Dia pun jawab. Tuan-tuan sekalian, maksudnya dalam alam ini tuan-tuan, semenjak Allah cipta Dajjal, dia dilahirkan oleh ibu dia daripada pasangan ibu dan ayah, kemudian dia membesar, kemudian ditangkap dan diikat di pulau itu. Oleh siapa-siapa tu kita tak payah cerita, yang tu sebab khilaf dia terlalu banyak. Cumanya sampai ke saat malam ini, di situlah dia berada, di pulau itulah dia berada. Adakah mustahil untuk sampai ke pulau tu? Tak mustahil. Pulau itu ada jalan untuk sampai, cumanya susah. Dan pulau itu tak terletak di bawah perut bumi, tidak terletak pada langit 1 dan 2. Pulau itu terletak di atas muka bumi ni, di atas laut muka bumi ni. Dan di situlah tinggalnya Dajjal laknatullahi alaih. Dan di kalangan manusia ada yang pernah jumpa, iaitu siapa? 30 ni orang ni. Yang ada hadis sahih 30 orang ni. Yang teori-teori lain ada orang masuk apa semua jumpa, yang tu kita tak tahu. Boleh jadi sebab benda tu mungkin, sebab pulau itu bukan mustahil untuk sampai. Pulau tu duduk di atas muka bumi ni, dan dia ada jalan biasa, bukannya nak kena jampi baru boleh sampai, tak. Seperti mana Tamim dan 30 orang boleh sampai sebab tersesat, ditolak oleh ombak yang kuat, ditolak oleh arus laut yang kuat, maka siapa-siapa pun yang sesat juga boleh sampai ke pulau yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kata Nabi SAW, dia akan keluar, dan apabila dia keluar, dia akan keluar di suatu tempat yang bernama Asfahan ataupun Khurasan. Asfahan ataupun Khurasan, kedua-dua tempat ini ada di Iran. Hadis yang pertama sebut Asfahan, hadis yang kedua sebut Khurasan. Kata para ulama, yang mana satu yang betul? Ulama kata kedua-duanya tidak bercanggah.
kemungkinan dia keluar di Khurasan, kemudian dia pergi ke Asfahan dan mengumpulkan pengikut-pengikutnya di Asfahan. Kerana kata Rasulullah, apabila Dajjal keluar, dia akan membawa seramai 70,000 bilangan pengikut-pengikut kanannya, kesemuanya adalah Yahudi, dan kesemuanya berpakaian seperti ulama Yahudi, alaihimut tayalisah, pakaian jubah. Jadi kebanyakan Rasul pakaian dia macam ni, macam jubah ni. Dia ada dua tempat buka. Satu tempat buka di atas ni, tempat leher ni. Satu tempat buka di bawah, fathatan, ada dua tempat buka. Itu pakaian kebanyakan Rasul. Nabi Musa pakai begitu, Nabi Isa pun pakai begini, Nabi Muhammad pakai begini, pakaian yang begini. Dan mereka pakai dua lapis. Ulama-ulama Yahudi juga begitu pakaiannya, cuma dia ada macam topi. Ke-70,000 itu adalah tentera elit Dajjal. Kemudian dia bergerak. Kata Dajjal kepada Tamim ibn Aus dan 30 orang tadi, ketika mana aku keluar, tidak ada satu kampung, ma min qaryatin illa habattuha fiha. Tidak ada suatu kampung pun di atas muka bumi kecuali aku akan sampai. Dia bagi tahu siap. Dajjal bagi tahu ketika aku keluar. Maksudnya ikatan tu akan dibuka. Yang mengizinkan ikatan itu dibuka bukannya Dajjal, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin baru buka. Ketika mana aku keluar, tidak ada kampung kecuali aku akan sampai. Kata Rasulullah, dia akan beredar ke seluruh muka bumi ini. Tuan-tuan jangan risaulah, di mana pun dia akan sampai. Dia akan beredar di seluruh muka bumi ini dalam masa 40 hari, kata Rasulullah. 40 hari je. Kita pun lega, alhamdulillah 40 hari. Tak habis lagi. Nabi kata hari pertama Dajjal keluar, panjang hari itu adalah seperti setahun. Hari kedua Dajjal keluar, panjang hari kedua itu adalah seperti sebulan. Hari ketiga Dajjal keluar, panjang hari ketiga itu adalah seperti seminggu. Hari keempat, kata Rasulullah, barulah putaran hari kehidupan akan kembali seperti hari-hari biasa kalian. Tuan-tuan kira berapa hari semua? Panjang berapa hari semua? Hari pertama seperti setahun. Maksudnya kalau hari ni kita ada jam, sehari 24 jam sehari. Terbit matahari pagi ni sampai esok pagi 24 jam. Hari ketika Dajjal keluar, hari pertama itu akan menjadi 365 hari. Hari pertama 24 jam, nak faham bahasa mudah kita, 24 jam darab dengan 365 hari. Lebih kurang hari pertama Dajjal muncul, lebih kurang 7,800 jam panjangnya. Hari pertama Dajjal muncul, panjang hari itu daripada terbit fajar untuk bertemu fajar esok, panjangnya lebih kurang 7,800 jam. Ulama kata yang Nabi sebut hari pertama macam setahun itu Nabi sebut simbolik ataupun hakikat. Maka kesemua para ulama sebut tempah itu adalah hakikat, bukan simbolik. Kerana dua soalan daripada para sahabat. Yang pertama, sahabat tanya, "Ya Rasulullah." Tengok soalan sahabat. Bila Nabi cerita bahawa hari pertama jadi macam setahun panjang dia, soalan pertama keluar daripada para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah pada hari pertama yang panjangnya menjadi seperti setahun itu cukup untuk kami solat lima waktu pada sepanjang hari itu? Bolehkah solat 5 waktu sahaja?" Maka Nabi terus memberikan jawapan siap-siap kepada umatnya, supaya umatnya selain daripada susah ni nak berhadapan dengan zaman Dajjal yang susah itu, Nabi bagi tahu siap-siap benda apa orang Islam kena buat. Nabi jawab tidak cukup.
uqduru lahu qadrah, kalian mesti membuat anggaran di antara satu waktu solat kepada satu waktu solat yang lain. Maksudnya hari pertama yang panjang dia 8,000 jam tu, mesti solat dengan bilangan solat sehari 5 waktu, darab dengan 365 hari. 365 darab dengan 5. Nak tahu setiap waktu solat, Nabi sebut siap-siap. Nabi kata uqduru lahu qadrah, kalian kena buat anggaran. Contoh, di antara Zuhur nak ke Asar berapa jam? 3 jam. Maka setelah kalian melakukan solat Zuhur, kemudian berlalu 3 jam, kalian mesti solat Asar. Daripada Asar nak ke Maghrib berapa jam? 3 jam juga. Maka selepas menunaikan solat Maghrib, berlalu 3 jam. Selepas menunaikan solat Asar, berlalu 3 jam, kalian mesti solat Maghrib. Ni bagi tahu siap-siap. Ni dia panggil fiqh zaman Dajjal. Ini dia panggil fiqh zaman Dajjal. Nabi dah jawab. Kemudian kenapa tempoh ini disebut oleh para ulama? Dia bukan simbolik, dia adalah hakikat. Jawab para ulama ialah kerana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apabila Nabi kata pada zaman Dajjal nak keluar, dekat-dekat dengan hari dia nak keluar, dia nak isytihar menjadi Tuhan, maka ketika itu kalian akan melihat kemarau yang panjang. Marau panjang, kemarau. Tuan-tuan, kita ni Malaysia ni walaupun banyak air sungai, air terjun, mata air, banyak air, tapi kalau Allah uji tak hujan selama 3 bulan, tuan-tuan sekalian, seluruh semenanjung termasuk Sabah, Sarawak ke Indonesia, kalau tak hujan 3 bulan, kesemua empangan di dalam Malaysia akan susut, bahkan ada beberapa negeri akan mula mencatu air. Ada satu tahun, saya tak ingat, 2-3 tahun yang lalu jadi kemarau panjang. Yang saya ingat ketika tu 2 tahun yang lepas ke 3 tahun yang lepas, ketika tu saya tengok kemarau tu beberapa negeri sudah mula mencatu air. Subhanallah. Kemudian saya tengok satu ceramah seorang ustaz ni, dia ceramah pasal akhir zaman. Dia kata mungkin inilah tanda Dajjal akan muncul. Pula ada. Saya kata jam, dia pergi sebut hak tu tanda dia. Sat lagi kalau lepas ni hujan balik, jangan spesifikkan, jangan kata inilah tanda dia yang disebutkan oleh Rasulullah bahawa Dajjal akan muncul selepas kemarau. Sat lagi dia hujan macam tahun ni tuan-tuan. Kemarau dah lagi tahun ni. Belum lagi ni. Hujan masih turun. Kami di utara, di belah Kedah, Pulau Pinang, hampir setiap hari hujan lebat. Ni sampai dah masuk bulan 5 dah. Subhanallah. Tuan-tuan, cumanya yang Nabi sebut wallahu a'lam bila masanya, ketika mana sebelum Dajjal keluar, bumi akan kemarau. Tuan-tuan, kalau tak ada air, boleh perang tak? Boleh bergaduh tak? Boleh bergaduh. Seorang sultan di dalam Malaysia ni, dia sebut 2 bulan yang lalu, dia kata kalau air kurang boleh mencetuskan peperangan dan pergaduhan. Saya kata betul. Air kalau tak ada tuan-tuan, air minum, tuan-tuan bayang tengok air minum. Okey, hari pertama kita bertahan dengan bekalan apa semua, kemudian kesemua empangan susut, hujan tak turun, sungai mula susut, kemudian makin lama sungai pun kering. Bekalan air selepas minggu habis digunakan oleh seluruh orang Malaysia dan seluruh muka bumi Allah. Mudah tak? Suasana gambaran bahawasanya pada zaman Dajjal keluar, setitis air pun tak ada di atas muka bumi Allah yang Nabi sebut. Benda tu sangat dekat dengan akal kita. Benda tu boleh dibayangkan. Tuan-tuan, Nabi sebut apabila Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan, hari pertama itu kalian tidak akan mendapati setitis air pun. Kita duk bayang macam ni.
takkan dia keluar di Iran, di isytihar tu, terus hari tu semua ayat ni kosong, turun macam tu. Tidak. Sebelum dia isytihar itu, Allah kemaraukan muka bumi ni. Bukan Malaysia sahaja, seluruh bumi. Mustahil ke tidak, tuan-tuan? Benda tu biasa, Allah boleh buat. Kita fikir dengan akal yang waras, kita fikir sekejap je, boleh, Allah boleh buat dengan sangat mudah. Dikemaraukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, maka keringlah muka bumi Allah. Air yang bertakung dalam tanah, dalam bukit, dalam gunung, apa di sungai, semua tu tuan-tuan daripada langit. Tuhan tahan langit, selesai. Rupanya di situlah yang disebutkan oleh Rasulullah, apabila dia mengisytiharkan dirinya Tuhan pada hari pertama yang panjang itu, hari itulah kalian tidak akan mendapati setitis pun air ini. Dan pada hari itu jugalah kalian tidak akan mendapati walaupun sekeping roti. Kalau bahasa kita, sebiji nasi. Tak ada. Tuan-tuan, roti gandum dengan padi datang daripada mana? Pada tanah. Kalau hujan tak turun, gandum ke, sawi ke, carrot ke, sayur apa pun tak ada, buah apa pun tak ada. Nasi pun tak ada, roti pun tak ada. Dua aja makanan dalam dunia ni. Makanan asasi dalam dunia ni dua. Saya pernah duduk di asrama yang menghimpunkan pelajar seluruh dunia. Pelajar seluruh dunia. Jepun, China, Australia, Perancis, Jerman, kawan-kawan saya. Afrika, berpuluh-puluh negara tu duduk dalam satu bila mai waktu masak yang paling saya seronok sekali, saya akan pergi ke dapur panjang ni kan, panjang dapur ni, semua akan masak makanan negara masing-masing. Dan apabila orang Malaysia ataupun orang Patani masak, maka dapur akan kosong, orang lain semua lari sebab goreng ikan kering kan, dan goreng pekasam orang Kedah, Kasar hak busuk tu. Ya Allah Akbar. Memang lepas lari lah. Tuan-tuan sekalian, saya tengok makanan daripada hujung sana, kawan-kawan duk masak ni, daripada hujung dapur sana sampai hujung dapur sana, dua saja makanan. Gandum, nasi. Dua. Nabi kata kalian tidak akan mendapati sekeping pun roti pada zaman itu. Tak lama tempoh dia tuan-tuan, lebih kurang 400 hari sahaja panjang dia. Apabila tempoh dia lebih kurang 400 hari panjangnya, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang akan mendapat makanan?" Kata Nabi, ketika mana dia keluar, tidak ada setitis air dan sekeping roti, maka ketika itu di antara sihir yang diizinkan oleh Allah kepada Dajjal ialah dia mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan dia mampu untuk menurunkan hujan. Sihir dia tu baru dua, tu saya sebut tu baru dua. Di mana sahaja bahagian langit yang dia tunjuk, maka akan turun hujan mencurah-curah. Bukan hujan palsu tuan, hujan yang hujan. Kata Rasulullah, dengan syarat penduduk di kawasan itu mestilah beriman dengan ketuhanannya. Wal'iyadzubillah. Habis iman tuan, habis gadai iman ketika tu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi soalan yang kedua. Tuan-tuan tengok. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah soalan yang kedua, "Ya Rasulullah, sudah tentu orang beriman tidak akan tunduk kepada Dajjal?" Nabi kata, "Ya. Orang beriman tidak akan tunduk dengan Dajjal. Mereka mempunyai benteng yang kuat." Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, dalam tempoh yang begitu panjang, kalau tak makan dan minum, tentu orang beriman mati begitu sahaja, mesti mati." Manusia tak makan tuan-tuan, seminggu mati lah. Takkan pada zaman Dajjal keluar, yang kafir munafik
yang syirik, yang murtad, kesemuanya akan mendapat makanan dan minuman. Yang Islam tak akan mati keseluruhannya. Maka Nabi pun jawab, tidak. Orang Islam dan orang beriman akan terus hidup, dan makanan mereka ketika itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali mereka menyebutkan zikir itu, perut mereka akan kekenyangan. Tuan-tuan, orang biasa ke wali-wali je tu? Kita lagi zikir, lagi banyak baca Quran, lagi lapar. Loh, lagi masuk. Kuliah lagi lama, lagi banyak pinggan tambah. Ceramah lagi panjang. Nabi kata makanan mereka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir itu, tuan-tuan, adalah zikir yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi dalam perjalanan pulang daripada peristiwa Mi'raj. Sampai di langit nombor 7, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada semua umat kamu. Alaika wa alaihissalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, di dalam syurga ada satu kawasan yang qi'an, kosong, tetapi tanahnya sangat subur. Di dalam syurga ada satu kawasan yang kosong, tanah, dan tanahnya sangat subur. Wahai Muhammad, di kawasan itu akan ditumbuhkan oleh Allah pohon-pohon yang indah. Benih kepada pohon-pohon itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana-mana di kalangan umat kamu yang menyebutkan sekali, Allah akan menumbuhkan satu pohon yang indah kepadanya di dalam syurga. Lepas tu Nabi pun pergi turun ke langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Tu cerita Isra Mi'raj. Tuan-tuan sekalian, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, waktu itu umat kamu yang beriman takkan mati macam tu saja? Nabi kata tidak. Sebut zikir kenyang, sebut zikir kenyang, sebut zikir kenyang. Pagi berzikir kenyang, sampai tengah hari berzikir kenyang. Waktu tu Dajjal dah mula keluar, satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Seandainya handphone ni masih berfungsi, radio masih berfungsi, TV masih berfungsi, wallahu a'lam. Ada pendapat ulama kata tak berfungsi dah benda tu. Ada pendapat ulama kata tak berfungsi seperti biasa, sebab tidak ada nas. Tak tahu. Ulama yang kata benda-benda ni semua takkan berfungsi pun, mereka ada dalilnya. Apa dia? Iaitulah satu hadis sahih yang Nabi ceritakan pada zaman Imam Al-Mahdi berlaku peperangan terbesar alam. Tajuk Imam Mahdi dah kan? Sini. Imam Mahdi dah, tajuk Imam Mahdi. Belum lagi 2 jam. Ketika zaman Imam Mahdi berlaku peperangan terbesar alam. Nabi kata pada peperangan itu umat Islam akan menunggang kuda. Sehingga Nabi sebut ada 10 orang penunggang kuda terbaik di kalangan pasukan tentera Imam Mahdi itu. Ada 10 orang penunggang kuda terhandal di dalam pasukan Imam Mahdi itu. Aku kenal muka mereka, aku tahu nama mereka, dan aku tahu warna kuda tunggangan mereka. Allah tunjuk ke Nabi. Allah buka, Nabi tengok, Nabi nampak seorang-seorang. Nabi tahu nama dan Nabi tahu warna kuda tu. Hadis sahih. Maksudnya guna peralatan dulu ke guna peralatan moden. Itu panjanglah cerita dia kan, macam-macam. Kemudian Dajjal tadi di mana tadi cerita dia? Bukan perang tadi. Kemudian Dajjal tadi ni. Okey, kemudian dia pun keluar. Kita ketika itu bila Dajjal sampai di satu tempat, sahabat tanya, ya Rasulullah, sempatkah Dajjal mengelilingi bumi seperti yang dia sebut? Nabi kata ya. Dan kelajuannya seperti awan yang ditiup oleh angin yang kencang. Nabi nak hurai kat sahabat, zaman kita hari ni kita boleh bayang, kita boleh bayang
kelajuan seperti awan yang ditiup oleh angin yang kencang. Zaman hari ni banyak. Zaman hari ni banyak yang boleh bawa satu orang daripada satu tempat ke satu tempat. Kapal terbang Malaysia ke Australia, Malaysia ke UK, Malaysia ke Jepun. Jadi berapa jam je ke Jepun? Berapa jam? 4 jam, 6 jam. Sekejap je. Bahkan ada kenderaan yang semakin tahun semakin canggih. Tuan-tuan kalau rajin tengok dikomentari, semakin lama semakin canggih. Semakin laju. Ada roket yang mengambil masa 1/3 daripada kapal terbang. Hari ni dah ada. Kalau ke Jepun ambil masa 6 jam, dengan roket tu 2 sahaja. Bye. Maka Nabi bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, sempatkah Dajjal akan pusing seluruh muka bumi Allah seperti yang dia sebut?" Nabi kata, "Ya." Macam mana dia nak naik, wallahu alam. Macam mana dia nak bergerak, zaman tu tak ada. Nabi kata, "Ya." Tapi dia sempat. Kerana kelajuannya, Allah diilham ke Nabi, kerana kelajuannya seperti awan yang ditiup oleh angin kencang. Angin kencang bukannya angin macam di pantai Batu Buruk, tuan-tuan. Kan yang tu angkat kain sikit-sikit je. Angin kencang, tuan-tuan tengok, rumah pun dia angkat, kereta pun dia angkat, memusing kereta. Itu angin kencang. Subhanallah. Maka Dajjal dia pun akan keluar. Tempat dia isytihar adalah di Asfahan dan Khurasan dalam tempoh 40 hari itu. Bila dia sampai satu tempat, Nabi sebut, ni tuan-tuan, ni modus operandi dia. Kemana sahaja Dajjal pergi ketika itu, tidak ada air dan tidak ada makanan. Apabila Dajjal sampai, dia akan himpunkan orang. Tuan-tuan, berita cepat dah hari ni. Cepat. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, semua akan sampai. Dajjal keluar. Dajjal semua buat naik status. Dajjal Tuhan sekalian alam sudah sampai. Manusia sebutan ketika itu. Bila dia sampai, kata Rasulullah, dia akan membawa bersama-sama dengannya kemewahan. Nabi sebut segunung roti. Kita tak boleh nak bayang, maksudnya makanan. Apabila dia sampai ke suatu kawasan, ucapan pertama Dajjal, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kalian? Sesiapa yang mengaku bahawa aku Tuhan mereka, maka mereka akan diberikan segala kemewahan ini. Lalu Dajjal tunjuk kepada satu bahagian tanah, maka keluarlah segala isi daripada tanah itu, emas, perak dan sebagainya. Maka berduyun-duyunlah manusia membuntuti Dajjal, kata Rasulullah, seperti mana pasukan lebah yang mengikuti tuannya. Kemana saja tuannya, ketua mereka pergi, ikut. Kita kata, "Ustaz, Dajjal ni bukan dia, waktu dia keluar tu muka dia orang." Ya, muka dia manusia. Rambutnya panjang dan kerinting sampai bau, kerinting. Tubuhnya besar. Dan ketika mana dia keluar, mata kanannya buta dan jatuh sehingga ke sini. Dia jatuh sikit. Mata kanan ni buta dan terkeluar sikit. Tapi janganlah sampai sini. Itu zombie pula. Di sini, bohong sangat kalau sampai sini goyang pula. Nabi tak sebut. Nabi kata mata kanannya tersembol keluar sini sikit tapi huduh lah, bukan manusia yang kacak, seorang manusia yang hodoh. Dan beliau hanya melihat dengan mata kirinya sahaja, bercakap dan berjalan seperti manusia biasa, macam manusia biasa. Tetapi disebabkan sihirnya yang besar, sihirnya yang hebat, maka ramailah manusia yang mengikutinya. Tuan-tuan sekalian, manusia ni dia huduh macam mana pun, kalau dia ada duit, dia ada harta, dia ada dunia, dia ada kemewahan dan dia berkuasa, manusia akan ikut dia ramai-ramai. Tuan-tuan tengok Bashar al-Assad hari ni. Tuan-tuan sebut siapa yang lebih zalim daripada dia hari ni, walaupun dia Islam Syiah, agama Syiah lah, tak sebut Islam lah, dia agama Syiah. Siapa pemimpin kafir yang lebih jahat daripada dia, yang bunuh rakyat sendiri, yang nak mencecah sejuta dah, pelarian berjuta-juta.
beratus ribu tentera dia yang masih sujud kepada dia walaupun dalam keadaan jahat macam tu. Tuan-tuan tengok artis antarabangsa yang tak ada akhlak, yang memang skandal berzina dan sebagainya, tak tutup aurat, pakai ketat. Berapa juta pengikut dia. Tengok Lady Gaga, wal'iyadzubillah, dia boleh menari, buat ritual sembah syaitan apa semua. Tengok berapa juta pengikut dia seluruh dunia. Dalam Malaysia, artis yang terang-terang tak semayang, artis yang terang-terang buat sekian. Cuba tengok dia punya pengikut dia. Satu gambar je, satu gambar je 200,000 yang like satu malam. Bukan dapat gaji 10 sen pun. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Bila ada anak remaja yang duk tengok, duk follow Instagram, saya tengok ni, siapa dia ni? Memang kita tak kenal lah. Dia kata artis. Pengikut dia berapa ratus ribu. Ramai. Ni apa dia? Dia upload gambar. Berapa yang ni like? Ratus ribu like satu malam. Kalau artis yang tak pernah bagi 10 sen pun, sekali gambar dia buat naik ratus ribu yang ikut. Kalau Dajjal datang dengan kekayaan yang dia bawa, Nabi kata berbondong-bondong akan membuntuti Dajjal ketika itu, seperti mana kumpulan lebah yang mengikuti ketuanya. Nak emas, dia bagi emas. Dia bukan bagi RM50, tuan. Dia bukan bagi 350. Dia bukan bagi pinjaman 15,000. Dajjal ketulan emas. Nabi kata, di mana dia tunjuk, keluarlah ketulan-ketulan emas dan perak, lalu dibahagikan kepada mereka yang menyebutkan Tuhan kami Dajjal, wal'iyadzubillah. Dia bagi ngaku Tuhan. Tuan-tuan bayang suasana waktu tu, ketua-ketua keluarga ni datang ramai-ramai, semua dah nak makanan, nak minuman apa semua ni. Tiba-tiba dia bagi emas pula, tapi dengan syarat sebut aku Tuhan je. Boleh kau bagi. Kalaulah nak tengok bola di malam akhir, di perlawanan final pun berpuluh-puluh ribu orang sanggup pergi, tuan. Final ni Kedah. Bukan nak kata kat ni sini, tapi saya pernah balik daripada KL malam tu final. Sepanjang jalan penuh hijau kuning. Kata kat negeri sendiri bukan ni. Saya berfikir tentang hadis ni. Akhirnya dapat tahu bahawa malam itu lebih 25,000 orang yang pergi. Perbelanjaan seorang paling sikit adalah RM100 untuk makan, tiket dan juga tambang pergi balik. Tuan-tuan darat 25,000 darat dengan RM100. 2.5 juta malam tu. Itu untuk tengok bola. Mana-mana pasukan lah yang terlibat dengan perlawanan akhir ni mesti pergi berpuluh-puluh ribu orang untuk tengok bola yang kena bayar duit. Apatah lagi waktu Dajjal turun dalam keadaan tak ada makanan dan minuman, dia pula isytihar, aku nak bagi emas dan perak. Tuan-tuan bayang tengok berapa juta satu negeri yang akan ikut dia. Nas'alullah as-salamah. Dia sampai satu tempat, ucapan pertamanya, alastu bi rabbikum. Orang-orang yang lemah iman kesemuanya akan datang berhimpun di Dajjal. Orang yang beriman akan berhimpun di rumah. Satu rumah ada 5 orang, contoh. Adakah 5-5 selamat? Tidak. Ada rumah, anak dia pergi ikut Dajjal, 4 lagi selamat. Dia, isteri dan 2 lagi anak selamat. Ada rumah, suami isteri selamat, anak ketiga-tiga duduk dalam perhimpunan dengan Dajjal. Ada rumah, suami dan anak-anak selamat, mak pula pergi ikut Dajjal. Nabi kata sehinggakan lelaki-lelaki beriman mengikat isteri dan anak-anak perempuan mereka. Sebab yang paling tergiur dengan tawaran emas Dajjal adalah Nabi kata di kalangan wanita. Emas tu tak, bukan dia tawar ni, emas. Siapa nak ambil emas, bagi. Tentu yang ikut dia akan banyak ni. Bagi. Yang mana ngaku aku Tuhan, ngaku emas. Bukan kotak tisu. RM3 yang ni. Emas ambil.
Yang mengaku aku Tuhan, datang ambil emas. Yang mengaku aku Tuhan, datang ke sini ambil emas. Nabi kata wanita lah yang paling ramai sekali berlumba-lumba. Tuan-tuan bayang tengok, ni Nabi cerita, seorang suami yang soleh, dia duduk di rumah, duduk jaga ni anak isteri apa semua ni. Tiba-tiba dia masuk tandas ke mana sat, keluar-keluar hilang isteri dia. Update, duduk selfie depan Dajjal. Nabi pegang emas ni, selfie. Suami pun tengok, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata ketika itu kalian akan melihat lelaki-lelaki beriman akan mengikat isteri, ibu dan anak-anak perempuan mereka di rumah. Hadis selfie tadi tak ada lah. Tak lagi dia kan pakat masuk dalam ni pula kan. Oh, ni hadis maudhu'. Yang tu tak ada. Yang tu saya buat praktikal. Dia punya bayangan keadaan dia macam tu, tuan-tuan. Elok aja duduk dengan Dajjal dah. Habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia pusing pergi tempat lain, dia pusing ke tempat lain. Maka kekallah orang beriman ketika tu makanan mereka ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada ayah dia selamatkan isteri dia, dia selamat anak-anak dia. Setiap kali masuk waktu makan, kesemuanya berzikir bersama dan kenyang bersama. Apabila mereka nampak Dajjal, mereka akan nampak pada Dajjal bukan mata satu tuan, Dajjal mata dua macam ni. Mata dua manusia biasa, cumanya mata kanan buta. Apabila kamu melihat Dajjal, kata Rasulullah, kamu akan melihat di dahinya tertulis tulisan kaf fa ra kafir. Tulisan itu tidak ditulis dengan pen, tidak ditulis dengan dakwat, tidak ditulis dengan cat, tetapi tulisan itu hanya boleh dibaca dengan mata hati yang terang dan bersih. Yang ni bersih, dia cahayakan mata nampak. Orang lain tak nampak. Andainya kita melihat Dajjal dengan isteri kita, contoh, kita nampak, isteri kita tak ada. Dia Tuhan betul ni abang. Isteri kita kata lihat di dahi dia. Dulu ustaz dah sebut dah. Rasulullah dah pesan dengan kita, di dahinya tertulis kaf fa ra. Itulah Dajjal yang mengaku Tuhan dan dia adalah penipu besar. Isteri kita duduk sebelah kata tak nampak. Ya, memang bukan semua orang yang akan nampak tulisan itu. Tuan tengok. Tuan-tuan, nak tahan 400 hari tanpa makan dan minum. 400 hari tanpa makan dan tanpa minum. Siapa yang boleh tahan waktu tu? Mereka yang benar-benar beriman saja. Maksudnya munafik akan ikut Dajjal, fasik akan ikut Dajjal. Cerita dia macam ni. Dajjal pergi ke seluruh dunia, dia boleh masuk. Tak kira lah di situ ada 100 wali ke, 1000 wali ke. Macam disebutkan bumi Yaman, bumi sejuta awliya. 1 juta ke, 10 juta ke, Dajjal masuk. Ni nak beritahu tak ada tempat kecuali 2 tempat. Kata Dajjal kepada Tamim, tadi saya tak sebut. Dajjal sebut kepada Tamim, akan aku pusing setiap kampung kecuali Makkah dan Taibah. Maka Rasulullah pun sebut, Makkah itu Makkah, Taibah itu ialah Madinah, Taibah itu ialah Madinah, Taibah itu ialah Madinah. Dajjal sebut Taibah. Madinah ada banyak nama, Tabah, Taibah, Madinah, macam-macam nama dia, nama Madinah. Nabi kata inilah bumi yang Dajjal tak boleh masuk. Ketika Dajjal pergi ke ke Madinah, sampai di Madinah, dia tetap cuba masuk. Bila pergi ke Madinah, dikelilingi Madinah itu oleh para malaikat yang lengkap bersenjata. Malaikat lengkap bersenjata keliling Madinah. Maka Dajjal pusing dengan tentera-tentera elit dia. Waktu tu bukan 70,000 dah. Tu ramai yang pengikut dia, berapa ramai tuan? Keliling. Kata Dajjal, tidak ada 1 inci pun daripada bumi Madinah kecuali ada malaikat yang lengkap bersenjata. Di zaman tu zaman menarik tu tuan-tuan. Kalau ketika itu kita berada di Madinah, kita akan melihat malaikat itu juga. Zaman tu zaman menarik lah. Zaman itu kita akan lihat Nabi Isa, hidup dengan Nabi Isa,
melihat Dajjal hak Nabi duk cerita ni. Kemudian Dajjal pun berundur. Lalu dia pun naik ke bukit Uhud. Ini antara cerita yang saya akan sebut kalau kita pergi ke kawasan Uhud. Bila Dajjal naik ke atas bukit Uhud, lalu dia berdiri menghadap ke Masjid An-Nabawi. Lalu Dajjal pun tunjuk kepada semua tentera dia. Dzakal qasrul abyad Masjidu Ahmad. Tuan-tuan dengar hadis ni. Dajjal naik bukit Uhud, dia menghadap ke Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi kawasan Uhud hari ni, tuan-tuan naik bukit pemanah tu, tuan-tuan menghadap ke Masjid Nabawi, tuan-tuan akan nampak menara-menara daripada jauh. Satu hari nanti Dajjal akan naik bukit Uhud, dia akan tunjuk kepada pengikut-pengikutnya, kata Dajjal, itulah istana putih Masjid Ahmad. Tuan-tuan, Masjid Nabawi hari ni warna apa? Kalau tuan-tuan tengok daripada jauh, warna putih. Hari ni tuan-tuan tengok daripada jauh, Masjid An-Nabawi hak panjang tu berwarna putih dan dia berbentuk seperti istana. Hadis ni hadis sahih. Dajjal kata itulah istana putih Masjid Ahmad. Nabi nama yang masyhur ada dua, Muhammad dan Ahmad. Dua nama ni yang paling masyhur. Selepas Dajjal tunjuk kepada pengikut dia, Dajjal pun pergi ke satu tempat, Az-Zuraibul Ahmar inda Sabikhah. Tempat tu ada, tuan-tuan boleh tengok daripada bukit Uhud. Iaitulah sebuah bukit. Hari ni ada bukit tu. Dekat dengan bukit Uhud, boleh nampak bukit tu dekat bukit Uhud. Kita berdiri di sini, kita berdiri atas bukit pemanah, boleh nampak bukit ni, hak Nabi sebut ni. Nabi kata fayad'u ruwaqahu, di sanalah Dajjal akan menempatkan tentera-tentera dan membina kemnya atas bukit ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ni bukit ni, di atas bukit ini sudah lengkap dengan infrastruktur dan lapangan terbang. Dah ada dah, kerajaan Saudi tolong buat dah. Oi, bahaya tu ayat tu. Nak buat bukit yang Nabi sebut itu, Az-Zuraibul Ahmar itu, hari ni di atas bukit tu sudah lengkap. Cuma tuan-tuan duk pergi umrah, Mutawif tak nak cerita. Mutawif duk tunjuk kurma sedap di sini, jubah murah di sini. Ni tempat-tempat ni. Ni saya seru kepada Mutawif study, buat study sikit, tunjuk tempat-tempat ni yang Nabi sebut. Hadis ni sahih. Dajjal akan menempatkan tentera-tentera elitnya di atas sebuah bukit yang Nabi sebut pada zaman itu disebut Az-Zuraibul Ahmar, dan bukit itu pada hari ini sudah pun lengkap di atasnya dengan penempatan dan juga lapangan. Bukan untuk kapal terbang besar lah, untuk hak yang ni hak pendek sikit tu lengkap dah. Kenapa bina atas tu? Syekh Dr. Yusuf Qardawi dah larang, jangan bina. Bukit tu Nabi dah sebut. Mereka buat juga alasan untuk dan mereka buat bukan untuk Dajjal, mereka buat untuk kerajaan tu, untuk kerajaan mereka, tapi betul-betul atas bukit tu yang disebutkan oleh Rasulullah. Bila Dajjal dia tak boleh masuk Madinah, bumi Madinah bergegar 3 kali. Ni saya nak sebut kat tuan-tuan supaya kita insaf. Tuan-tuan sekalian, last lah kita habis dah 5 minit lagi insya-Allah. Kan nampak gelisah lah. Panas kan tengah tu. Panas ramai. Tuan-tuan, bumi Madinah bergegar 3 kali. Apabila dia bergegar kali pertama, kesemua munafik dan kesemua fasik keluar daripada bumi Madinah. Habis. Kesemua lelaki fasik dan lelaki munafik, perempuan fasik, perempuan munafik akan keluar daripada bumi Madinah dan kemudian bergabung dengan Dajjal. Tuan-tuan tahu bila Nabi sebut fasik, setiap fasik tak terlepas daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang semayang tak cukup 5 waktu, mereka adalah fasik. Ramai ke tak ramai di Malaysia ni? Ramai. 70%, 80% meninggalkan solat di Malaysia ni. Nabi kata setiap fasik lelaki dan perempuan akan ikut Dajjal. Setiap munafik lelaki dan perempuan akan mengosongkan Madinah dan ikut Dajjal.
Bumi Madinah bergegar kali kedua, keluar lagi, bumi Madinah bergegar kali ketiga. Fasik dan munafik tak boleh duduk dalam bumi Madinah. Akhirnya mereka pun keluar bersama dengan Dajjal. Maka yang tinggal dalam bumi Mekah dan Madinah hanya orang-orang mukmin sahaja. Lalu keluar seorang pemuda. Ini hadis sahih. Pemuda ni kata, aku akan keluar kepada Dajjal untuk menyelamatkan umat Rasulullah. Orang larang dia. Pemuda ni tetap keluar daripada Madinah. Dia tetap keluar. Dia pun pergi ke penempatan Dajjal, sebab Dajjal buat camp dia di Zuraib Ahmar, Sabikhah. Tadi ni nama tempat, Nabi sebut nama tu jelas. Lalu datanglah pemuda ni seorang diri ke camp terbesar Dajjal. Sebelum sampai kepada Dajjal, dia ditahan oleh para tentera. Lalu tentera bertanya, ke mana? Dia jawab, aku nak bunuh Dajjal, penipu besar yang telah menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita, Nabi sebut cerita ni. Cerita ni akan berlaku nanti. Lalu mereka mengeluarkan senjata untuk membunuh pemuda beriman tadi. Lalu berkata tentera-tentera yang lain, jangan bunuh lelaki itu. Bukankah Tuhan kita berpesan? Bukankah Tuhan kita telah berpesan bahawa dia sahaja yang boleh membunuh? Tuan-tuan tahu apa panggilan orang kepada Dajjal? Tuhan. Wahai Tuhan. Ada orang datang nak jumpa. Kira kalau SU Dajjal apa semua, hello Tuhan, hari ini ada 6 orang nak jumpa. Panggilan. Betul? Bukankah Tuhan sudah berpesan kepada kita jangan bunuh kecuali dia? Oh, tentera lain yang marah tadi sebab Tuhan mereka dihina, marah nak bunuh dah. Betul. Kami terlupa. Kita bawa kepada Tuhan kita. Dajjal. Akhirnya bawa budak ni. Wahai Tuhan, dia telah menghina kamu. Tuan-tuan sekalian, apa soalan pertama Dajjal? Bila jumpa budak tadi, soalan pertama dia, di mana saja dia pergi? Alastu bi rabbika? Kenapa kamu tak mau mengaku aku Tuhan kamu? Budak tu kata, bahkan kamu adalah al-kadzdzab, penipu besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak main selamat umat Nabi ni, yang duduk di belakang Dajjal, tak tahu berapa ratus ribu waktu tu, tak tahu berapa juta ketika tu yang ikut di belakang dia. Lalu Dajjal pun bunuh budak tadi. Dia belah badan budak tadi, kata Nabi, sebelah kanan terpelanting sejauh balingan tombak, dan sebelah kiri badannya terpelanting sejauh balingan tombak. Berapa meter? Dia belah. Dengan apa? Wallahu alam. Dengan alat ke, dengan sihir dia ke, dia belah pelantingnya tu. Lalu Dajjal pun berjalan di tengah-tengahnya, kata Rasulullah, dengan bongkak, dan dia berpaling kepada pengikutnya, bukankah aku Tuhan kamu? Kesemua bertambah iman dengan ketuhanan Dajjal. Ya, kamulah Tuhan kami. Kemudian dihidupkan kembali pemuda ni. Tidakkah aku bagi tahu kepada kamu, kata Dajjal, aku adalah Tuhan kamu? Pemuda tu kata, aku bertambah yakin bahawa kamu adalah Dajjal, penipu besar yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu bermula saat ini, kata pemuda tadi, tidak akan dapat membunuh sesiapa pun selepas aku. Habis dia jadi lumpuh terus. Dajjal jadi lumpuh peristiwa tu. Dia pun ambil budak tadi, dia baringkan budak tadi. Tinggi mana Dajjal ni tuan-tuan? Yang tu tak ada, Nabi tak sebut tinggi mana. Kalau orang mimpi, orang-orang soleh mimpi, ada orang soleh mimpi ada. Dan setiap kali saya berceramah ke seluruh Malaysia, ada orang akan mai jumpa saya bila bagi tahu tentang Dajjal ni yang Allah tunjuk dalam mimpi. Allah boleh tunjuk, seperti mana Allah juga boleh tunjuk kita dengan Rasulullah, Allah juga boleh tunjuk kita dengan Dajjal. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap kali orang cerita kat saya, ketinggian dia sama. Ni yang paling suspense sekali ni. Ketinggian dia sama. Saya dengar daripada orang pertama, kedua, ketiga, keempat,
Bila mereka main cerita apa yang mereka mimpi, saya akan tanya sifat dia 1, 2, 3, 4. Kesemua akan menyebutkan sifat yang sama. Wallahu a'lam. Yang ni bukan dalil. Setiap kali saya tanya, mereka akan sebut tinggi apa nama ni, Dajjal ni setinggi tu. Apa? Tu yang ada ni tiang ni yang ada putih tu. Yang apa dia tu? Speaker. Tu yang bawah pada speaker tu. Setiap kali saya tanya, ini bukan hadis. Ini bukan hadis, tak boleh dijadikan hujah. Lilistiknas sahaja, untuk sebagai panduan sampingan, dan dia bukan hadis. Tapi setiap kali saya tanya, bila saya kata tinggi mana, saya kata tinggi tiang elektrik, tak, tu tinggi sangat ustaz. Setiap orang yang cerita kat saya, akhirnya saya tunjuk siling rumah saya. Rumah setingkat, siling tu rendah, dia rendah je. Saya kata tinggi ni, dia kata ya, lebih kurang tinggi tu. Tinggi ya. No, wallahu alam. Itu bukan hadis, saya ulang sekali lagi. Jangan update pula. Ketinggian Dajjal diketahui pada malam ini. Jeng. Ceramah Ustaz Wadi. Tu yang penting-penting. Lepas tu kena. Sebab tu saya ulang banyak kali. Kemudian apa tadi? Cerita tahun mana tadi? Budak tadi, Dajjal baringkan dia, lalu disembelih budak tadi. Allah Subhanahu Wa Taala, hadis sahih ni, menukarkan tengkoknya menjadi tembaga di sini. Tak boleh nak sembelih, tak boleh. Akhirnya Dajjal pun dia malu. Dia pengikut ramai. Dia malu, dia tak boleh bunuh budak ni, lalu dicampakkan ke dalam api. Kata Rasulullah, di mana sahaja Dajjal pergi, dia akan bawa dua. Api yang menyala-nyala dan sungai yang sejuk. Apabila kalian melihat api dan sungai, terjunlah, Nabi sebut terjunlah ke dalam api yang menyala-nyala itu, kerana di dalamnya adalah sungai yang sejuk. Nabi sebut falyaqam, terjunlah di dalam api yang menyala itu, kerana itu sebenarnya adalah sungai yang sejuk. Dia terbalik. Zaman fitnah. Zaman Dajjal ni zaman fitnah. Manusia dah tak boleh tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang palsu, yang mana yang benar, kecuali mereka yang diberikan mata hati. Antara mata hati yang paling tajam ialah dengan mengamalkan surah Al-Kahfi, insya-Allah. Akhirnya Dajjal pun dia dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam dan dibunuh di habis tu ni. Saya ambil hak penutup tu. Lewat dah, tuan-tuan. Akhirnya Nabi Isa pun turun daripada langit yang kedua, solat di Damsyik, Syria, bersama dengan pasukan mujahidin. Habis semayang subuh, ataupun dua riwayat, kedua-duanya sahih. Habis semayang subuh, keluar, buka pintu masjid, depan sekali ada Dajjal. Bila Dajjal tengok Nabi Isa, dia pun berlari sekuat-kuatnya. Antara mukjizat ialah sesiapa sahaja yang menghidu wangi-wangian tubuh badan Isa, maka orang kafir itu akan mati serta merta. Mukjizat dia. Akhir zaman nanti mukjizat Nabi Isa, siapa bau wangi-wangian Nabi Isa di kalangan orang kafir, mati. Bila Dajjal nampak, dia terus lari, dia laju, dia pergi ke Palestin, Syria tepi Palestin. Kesemua pengikut dia, tentera-tentera elit dia lari ke Palestin. Dajjal dikepung di Babul Lud dan dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian pengikut-pengikut dia dibunuh oleh tentera-tentera mujahidin yang berbaki, termasuklah ketika tu Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi dan tentera bukan Islam berselindung di sebalik batu dan pokok. Kesemua batu dan pokok bercakap ketika itu, wahai tentera Islam, datanglah, di belakang aku ada Yahudi, mai bunuh dia. Kecuali satu jenis pokok itu adalah pokok gharqad, kerana dia adalah pokok Yahudi dan dia tidak bercakap kepada tentera Islam. Balik cari ingat pokok gharqad, boleh tengok pokok gharqad tu. Paling banyak di Israel. Paling banyak pokok tu di Israel, dan akhirnya dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Walhamdulillahirabbil alamin.